Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada pagi ini dipertemukan sekali lagi kita dalam rancangan Laman Nurani ini. Mudah-mudahan seperti biasa, pengharapan kita, doa kita kepada Allah, pertemuan kita pada pagi ini diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang penonton, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setiap manusia, tak kira siapa, mereka inginkan kebahagiaan dalam hidup. Sebab itu perkataan bahagia ni dalam bahasa Arab disebut as-sa'adah, kebahagiaan. Orang yang bahagia nama dia Sa'id. Jadi sepatutnya orang nama Sa'id dia kena bahagialah. Orang nama Sa'idah dia patut bahagia. Kalau namanya Sa'id, namanya Sa'adah, namanya Sa'idah, kalau dia tak bahagia, dia kena usaha ikhtiar supaya biarlah kehidupan dia sama dengan nama itu. Itu suatu yang perlu kita usahakan. Kita yang tak nama Sa'id ni pun kena usaha supaya hidup kita benar-benar bahagia dan kita hidup dalam keadaan diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang pertamanya, punca kebahagiaan ialah iman dan amal soleh. Itu satu yang tak boleh kita tolak. Nak bahagia ni kena ada iman. Nak bahagia kena ada amal soleh. Kerana itu Allah Ta'ala sebut, man amila saliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala sebut, siapa yang beramal dengan amal soleh, tak kira laki, tak kira perempuan, sama je, semua nak bahagia. Wa huwa mu'min, dia tu kena beriman. Maka kalau berlaku begitu, maka kami anugerahkan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan kami akan balas kepada mereka apa yang mereka lakukan itu dengan pahala, dan kami akan berikan, kurniakan kepada mereka itu lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Memanglah, sebab yang Allah Ta'ala balas tu ialah syurga paling tinggi, nikmat paling tinggi, paling besar bila kita kembali, syurga. Nak kira dengan amalan kita taklah banyak sangat. Yang fardu semayang pun dalam sehari kita buat 5 waktu je, haji dalam hidup kita sekali je, tapi balasan tu cukup besar. Sebab apa? Sebab kan ada iman tadi. Iman tadi dan disusuli dengan amal soleh. Kan itulah seorang ulama tafsir yang bernama Al-Imam Qurtubi. Imam Qurtubi menafsirkan makna hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ni kehidupan yang bahagialah. Antaranya, puncanya ialah kerana hasil daripada rezeki yang halal. Maknanya, rezeki yang halal menyebabkan hidup kita bahagia. Yang kedua, al-qanaah. Kita ni terima berpada apa yang diberi oleh Allah, dengan syarat kita telah berusaha. Kita qanaah, kita cukup. Maknanya bila kita dah dapat hasil, dapat rezeki, kita rasa cukup. Maknanya kita redha dengan ketentuan Allah. Itu namanya orang yang bahagia. Begitu juga kita diberi taufik oleh Allah untuk kita buat ketaatan. Kadang benda baik ni biasanya orang tahu, semua orang tahu, cuma orang tak boleh buat sebab tak ada taufik, tak ada bimbingan dari Allah. Orang yang bahagia, dia dapat taufik dari Allah, dia buat ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Di samping tanda bahagia ni, dia rasa halawatut ta'ah, dia rasa manisnya melakukan ketaatan kepada Allah. Bahagia, manisnya, seronoknya kalau boleh semayang, boleh bersolat, seronok, boleh bersedekah, seronok, boleh tolong orang, seronok, boleh bantu orang, seronok. Itu dinamakan halawatut ta'ah, kemanisan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini punca yang pertama,
daripada iman dan amal soleh. Maknanya Allah Ta'ala beri kebahagiaan dalam hidupnya. Dan daripada situ juga tanda orang mukmin ni bahagia ialah apa sahaja yang ditentukan oleh Allah ni bagi mereka itu suatu perkara yang baik. Kerana itu Nabi dalam satu hadis yang barangkali tuan-tuan biasa dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ajaban li amril mu'min. Ajaib urusan orang mukmin ni, kata Rasulullah. Cerita orang mukmin ni ajaib. Apa yang ajaibnya? Kata Nabi, inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusan mereka tu semua baik. Baiklah ke? Semua bagus. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kata Rasulullah, jika ditimpa kepadanya sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah, itu adalah kebaikan untuk dirinya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Rawahu Muslim. Yang hujungnya, kata Rasulullah, hujung hadis ni, jika ditimpa kepadanya darra. Darra ni maknanya kesusahan, ujian, sabara. Dia bersyukur, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar kerana Allah, maka itu adalah yang terbaik untuknya. Dan tak dapat dua perkara ni melainkan orang mukmin. InsyaAllah kita perincikan sedikit penerangan hadis ilmu muslimat yang terus setia bersama kita dalam rancangan Laman Nurani pada pagi ini. Baik, saya katakan tadi bahawa urusan orang mukmin kalau bersandarkan hadis Nabi, orang mukmin ni semua bagus. Itu bahagianya mereka. Kalau mereka terima, kita katakan sebagai nikmat Allah, kebaikan, dia bersyukur, itu baik bagi mereka. Ada kebahagiaan di situ. Kalau ditimpa kesusahan, mereka bersabar, itu pun kebaikan. Sebab kalau ditimpa kesusahan, kalau tak bersabar, hilanglah kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan yang lainnya, antara punca kebahagiaan, sebab yang seorang itu bahagia, boleh berbahagia, ialah dia berbuat baik kepada orang lain. Buat baik kepada orang lain. Buat baik kepada orang lain ni dengan pelbagai cara lah. Buat baik kepada orang. Kalau orang perlukan bantuan, dia tolong. Orang perlukan nasihat, dia beri nasihat. Kalau berlaku sesuatu tak kena, dia beri kritikan yang membina. Jadi, orang macam ni, manusia kasih pada dia. Bila manusia kasih, manusia buat baik kepada dia, akan datang rasa kebahagiaan. Tapi kalau dia tak berbuat baik pada manusia, manusia tak ditegurnya, manusia dia bermusuh, tak boleh jumpa orang, dia nak berkelahi umpamanya, maka di mana nak datangkan? Kita katakan sebagai saadah tadi, sebagai kebahagiaan. Dan begitulah juga, untuk dapatkan kebahagiaan ini, ialah seseorang itu kena positif dalam kehidupan dia. Macam hadis yang kita bacakan tadi, kadang-kadang kita ni ditimpa dengan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita positif. Kita anggap ini untuk kita capai kebahagiaan. Kita anggap itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengoklah kisah Maryam. Maryam, mak Nabi Isa, macam mana dia punya tekanan. Bayangkan, Maryam ni manusia, perempuan yang solihah, wanita yang solihah, siang malam beribadat kepada Allah. Tiba-tiba diuji oleh Allah bahawa kamu Maryam, kamu akan lahirkan anak lelaki tanpa adanya suami. Bayangkan. Tetapi Maryam dia positif. Ini merupakan sebagai suatu ujian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan Allah Ta'ala tunjukkan terus bahawa ketabahan inya itu, bila dia lahirkan Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa boleh bercakap. Nabi Isa menyatakan, yang ibu aku ni merupakan manusia yang salihah. Dia tak melakukan apa-apa perkara keji, tetapi ini merupakan sebagai suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau kita terlalu fikirkan sangat,
perkara-perkara negatif, dia akan menghambat kehidupan kita, menyebabkan kita hidup dalam keadaan susah, dalam pemikiran kusuk. Tetapi kalau kita bersikap positif, ini adalah ujian Allah, ini adalah kehendak Allah, maka akan datang kepada kita kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara punca kita nak bahagia juga ialah dengan kita mencari cara dengan sebab tertentu, iaitu kita perbanyakkan zikrullah. Kita perbanyakkan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan banyak-banyak mengingati Allah maka tenteram hati. Banyakkan ingatkan Allah. Kalau ada apa-apa pun ingatkan kepada Allah. Terutama kalau kita dapat nikmat. Orang manusia ni cara umumnya dia payah ingat pada Allah ni masa dapat nikmat. Tapi masa susah dia ingat. Dia ingat sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dawamu zikri ni, kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ni suatu yang perlu kita asuh. Kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk kita capai kebahagiaan ialah dengan kita menyatakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kena tahadus, nyatakan nikmat Allah. Sebab itu kita dalam doa tu syarat dengan sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau bangun tidur kita dah sebut Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau kita nak makan Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Semua itu nak membayangkan kita at-tahadduts bi ni'matillah. Kita nyatakan, kita rasa, sebut nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Bangun pagi, Allah Ta'ala dah beri nikmat. Mana kita boleh bangkit daripada tidur kita, nikmat. Dia beri kehidupan, nikmat. Dia beri makan, walaupun makanan itu makanan yang sederhana, nikmat. Berapa ramai lagi manusia yang tak ada makanan, tapi Allah kurniakan kepada kita makanan. Kalau kita nak pangkat, Alhamdulillah, ini suatu yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat kamu itu bicarakan. Bukan nak memuji, bukan kita rasa kita dapat nikmat begini-begini, tapi tunjukkan kesan nikmat tu. Antaranya dah dapat nikmat, kita dapat harta benda, kita dapat projek umpamanya, kita dapat sesuatu habuan umpamanya. Maka sebagai tanda kesyukuran kita kepada nikmat tu, kita bersedekah, kita menolong orang miskin, kita bantu golongan yang susah, golongan yang tidak berada. Inilah yang dinamakan sebagai kita menyebut-nyebut tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan insya-Allah selepas ini kita akan sebut beberapa perkara lagi yang kalau kita lakukan, insya-Allah kita akan mendapat saadah yang sebenarnya. Saadah di dunia dan saadah di akhirat, insya-Allah. Selepas ini sama dengan kita pada pagi ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di antara perkara lain yang menyebabkan insya-Allah kalau ada perkara tersebut kepada kita, kita akan merasa bahagia. Walaupun dalam hidup kita ada kekurangan tertentu, ada kesusahan, ada kesulitan, tapi kita tetap bahagia. Antaranya ialah dalam kehidupan ni, kalau kita tengok, ada orang susah, ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang terlalu kaya. Jadi ini manusia. Baik, apa pun prinsip orang mukmin ni, supaya kita yang berada di peringkat mana pun, kita tak boleh tengok orang di atas. Ini dari sudut kita kata kita nak syukuri nikmat Allah, bukan dari sudut melemahkan semangat kita untuk berusaha. Tidak, itu bukan maksud saya. Contohnya Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi menyebut unzuru ila man huwa asfalu minkum. Kata Rasulullah, tengoklah manusia di bawah kamu. Kalau kita ni hidup sederhana, tengoklah bawah lagi macam mana. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan tengok orang di atas. Fa innahu ajdaru
kan itulah yang terbaik. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya nak sebut di sini ialah Nabi sebut di sini untuk hati kita ni sentiasa lapang, bahagia, tak serabut, tak dengki dengan orang, tak nak jatuhkan orang. Kita kena tengok orang di bawah kita. Umpamanya lah, kalau kita ni, hidup kita ni ada motosikal, kereta tak ada contoh. Bukan maknanya bila sebut begitu, tak payahlah kita berusaha. Kena usaha. Cuma nak datangkan rasa redha tu. Bila kita ada motosikal, kita tak boleh tengok, oh dia, pasal apa Allah Ta'ala beri dia tu kereta. Dia dulu, masa sekolah dulu pun bukanlah cerdik sangat, contoh lah tu. Jadi tak boleh begitu. Kita kalau ada motosikal, nak datang redha ni, kita tengok orang di bawah kita. Ada orang ada basikal je, ada orang basikal pun tak ada. Jadi datang pada kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah juga orang ada kereta. Ada kereta, dia kereta lama sikit, dia tengok kata, apa kata baru, dia rasa, ya Allah, mengapa aku ni tak dapat, sedangkan aku berdoa. Maka di situ akan datang perasaan tidak redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita lihat sebegitu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, akan datang kepada kita ni rasa tenang, rasa bahagia, dan kita tak akan memikirkan pada masa itu bagaimana nak jatuhkan seseorang. Tetapi kita lihat itu merupakan sebagai suatu ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Ujian maksudnya, kalau kita nak juga, kita perlu berusaha, kita perlu berikhtiar, kita mencari jalan supaya kehidupan kita ini diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara punca bahagia ni supaya dalam kita ni tenang juga, ialah kita banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena banyakkan doa. Jadi doa ni kita tak boleh nak lari daripada, kehidupan kita ni tak boleh nak lari daripada berdoa kepada Allah. Contohnya dalam satu doa, Nabi SAW berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal maut rahatan li min kulli syarr, atau kama qala. Maknanya doa ni Nabi secara umumnya Nabi sebut minta kepada Allah ni perbaiki, aslih, baiki diri aku, agama aku, baiki dunia aku, baiki akhirat aku, jadilah kehidupan aku ni bertambah baik, dan kematian suatu hari nanti itu merupakan satu keratan daripada setiap yang tak baik. Jadi ini pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kena berdoa, kena minta kepada Allah. Dapat nikmat pun kena berdoa. Dapat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun kita kena berdoa, kita kena minta juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan begitu jugalah untuk kita mendapat, kita kata, kebahagiaan, ketenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah kita berusaha, berikhtiar untuk mengungkai masalah. Jadi kalau ada masalah, kena usaha kita ungkaikan masalah tersebut dengan cara yang berprinsip lah, dengan cara yang diajar oleh Rasulullah SAW. Sebagai contoh lah, kalau kita dibebani hutang umpamanya, sebab hutang ni memang cukup menekan jiwa manusia. Kalau kita berhutang umpamanya, hutang banyak, jadi kita kena, selain daripada berdoa tadi, kita kena cari jalan, cari jalan bagaimana kita nak selesaikan bebanan hutang tu. Sebab kalau hutang terlalu banyak ni, dia fikiran manusia ni akan jadi bercelaru. Tidak ada ketenangan sebenarnya. Melainkanlah orang yang berhutang biasa untuk beli kereta dan sebagainya. Ini hutang ni terlalu banyak, menimbul, beri beban pada dia. Ibarat katanya duit gaji dia ataupun perolehan dia semua digunakan untuk bayar hutang. Ini masalah. Jadi dalam keadaan begitu akan rasa gundah gelana, rasa tak tenteram. Maka ketika itu juga hendaklah kita cari jalan, usaha macam mana untuk menambahkan pendapatan kita, rezeki kita. Jadi selain pada minta, kita kena ikhtiar, kita kena usaha
Kita buat itu semata-mata kerana nak dapatkan jalan. Sebab itu yang kita pernah baca dalam kehidupan para sahabat, mereka datang jumpa Nabi tu, yang minta doa daripada, yang Nabi ajar doa supaya dia lepaskan hutang tu, bukan mereka doa aja, mereka pun berusaha, mereka pun berikhtiar. Jadi insya-Allah kalau kita cuba memahami prinsip-prinsip perkara-perkara yang saya jelaskan tadi, insya-Allah sebagai bahan pemikiran kita untuk kita raih kebahagiaan yang hakiki, sama ada di dunia ini ataupun di akhirat apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itulah untuk pertemuan kita pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.